Saya jemput Yang Berhormat Batu Kawan atas permintaan untuk berucap awal. Sila Batu Kawan. Terima kasih Tuan Pengerusi di atas kebenaran dan juga desakan daripada YB Seputih untuk saya membahas, dan juga YB Ipoh Barat, kebenaran daripada YB Ipoh Barat untuk saya mengambil bahagian dalam perbahasan jawatankuasa Kementerian Sumber Manusia yang berjumlah 1.29 bilion ringgit. Tuan Pengerusi, saya mulakan dengan butiran 04300 Institut Latihan Perindustrian Nibung Tebal Pulau Pinang. Saya nampak ada penurunan peruntukan daripada 2.14 juta sehingga RM500,000. Saya ingin tahu kenapa dan di mana potongan tersebut. Beralih kepada butiran 08300, projek membina 6 pejabat tenaga kerja baru. Saya nampak ada peningkatan daripada RM15.2 juta kepada RM27.5 juta. Anggaran kos RM4.5 juta untuk setiap pembinaan bangunan baru. Saya ingin tahu di manakah pembinaan 6 pejabat tenaga kerja baru ini dan adakah negeri Pulau Pinang tersenarai untuk menerima satu pejabat baru. Seterusnya saya menyentuh butiran 04110 program perburuhan. Tuan Pengerusi, saya ingin bangkitkan dua isu mengenai program perburuhan ini. Satu adalah isu kemasukan pekerja asing dan kedua adalah isu pekerja asing yang lari. Hari ini kita lihat dengan berita yang kita baca mengenai isu kemasukan pekerja asing yang melalui banyak ejen. Sekurang-kurangnya 20 lebih ejen yang terlibat dalam urusan untuk membawa pekerja asing masuk ke negara kita untuk bekerja dalam pelbagai sektor. Ini bukan expat ya. Ini adalah biasanya pekerja-pekerja dalam sektor-sektor pembinaan, sektor-sektor F&B, sektor domestic worker dan sebagainya. Dan kita tahu Malaysia juga antara negara yang tidak terkecuali daripada isu salah guna kuasa, isu rasuah, isu hak asasi manusia, terutama sekali penindasan hak-hak pekerja asing yang masuk ke negara kita. Saya ingin tahu di sini apakah status pengambilan pekerja domestik atau domestic workers terutama sekali daripada Indonesia. Saya faham ada rundingan di antara negara kita dengan negara Indonesia, tetapi saya juga mendapat tahu bahawa kos untuk memohon domestic worker ini untuk membantu wanita yang harus keluar untuk bekerja ataupun membantu untuk menguruskan rumah mereka ini meningkat daripada kos sebelumnya, dan saya faham bahawa peningkatan ini amat tinggi. Saya rasa pada dikala pandemik ini satu peningkatan yang tidak justified dengan izin akan terus membebani terutama sekali wanita yang mahu masuk ke dalam alam pekerjaan. Saya rasa adalah sedikit ironik bila Kementerian Sumber Manusia mahu menggalakkan lebih ramai wanita untuk masuk balik ke dalam alam pekerjaan tetapi tiada kuasa atau tiada budi bicara atau kuasa rundingan untuk cap harga atau kos untuk membawa domestic worker ini ke dalam negara kita. With every increasing amount of this cost, you deter one female from going back to the workforce. Maka saya mohon bahawa pihak Kementerian Sumber Manusia bersama dengan KDN yang dikatakan gatekeeper untuk membawa masuk pekerja asing ini akan meletakkan kepentingan rakyat ahead of kepentingan ejen untuk memastikan bahawa hanya ejen-ejen yang terpilih, ejen-ejen yang tidak mempunyai kepentingan mereka sendiri turut serta dalam usaha kerajaan untuk membawa pekerja asing ini masuk. Kedua adalah isu pekerja asing yang lari. Tuan Pengerusi, kita tahu banyak agensi-agensi, banyak majikan-majikan mengalami masalah pekerja yang lari, dan sebab-sebab mengapa pekerja asing ini lari adalah banyak. Banyak pekerja asing ini menjadi mangsa penindasan, mereka dibuli, mereka diganggu, they are harassed, dan hak-hak mereka sebagai pekerja, bukan saja pekerja asing tetapi pekerja di Malaysia ini tidak dilindungi. Maka terus dicabuli dan terus dianiaya. So ramai pekerja asing ini melarikan diri, dan bila pekerja asing ini melarikan diri, maka majikan akan dikenakan levy oleh KDN. Sama ada salah majikan atau tidak, saya rasa kita perlu ada satu sistem, satu formula untuk kita rungkaikan dan pastikan sekiranya majikan itu telah melakukan
jenayah ataupun penindasan terhadap pekerja-pekerja asing, maka tindakan undang-undang harus diambil. Tetapi sekiranya pekerja asing ini melarikan diri kerana mendapat offer yang lebih baik ataupun termakan dengan umpan ejen-ejen yang lain, maka perlu ada satu jaringan untuk pastikan mereka ini tidak lenyap begitu sahaja kerana majikan melabur banyak duit untuk membawa pekerja asing ini masuk. Maka ingin saya cadangkan, melihat kepada negara-negara yang lain, satu sistem seolah-olah kita mirip sistem KWSP di mana ada caruman kecil daripada majikan dan caruman lebih sedikit daripada pekerja asing ini dicarum dalam satu akaun. Bukan diberi kepada majikan semata-mata, kita tak tahu kalau majikan tu akan lari ataupun lingkup ataupun gulung tikar, ataupun diberikan kepada ejen, sama nasib dengan majikan, ejen pun boleh lari. Maka saya cadangkan kalau ada satu rancangan untuk kerajaan mengikut model negara lain, buka akaun macam EPF untuk pekerja asing ini supaya mereka ini terikat. Bila habis tempoh masa bekerja, visa itu 3 tahun, maka pekerja asing itu akan ada simpanan sedikit untuk mereka dan mereka juga tidak akan melarikan diri. Dan saya harap dengan ini kita juga dapat melihat kepada isu-isu yang lain. Sedikit lagi Tuan Pengerusi, isu ejen-ejen yang membuli dan juga seolah-olah macam warlord. Mereka katakan kamu tak boleh buat laporan terhadap saya ada hubungan atau connection kabel dengan orang-orang besar. Jadi saya harap sebagai Menteri Sumber Manusia akan bawa isu ini untuk wujudkan satu persefahaman di antara cross ministry dengan KDN, KPDN, HEP dan kementerian yang lain untuk pastikan hak pekerja-pekerja asing ini juga dipelihara. Pada masa yang sama, hak-hak pekerja-pekerja tempatan juga diberikan kepentingan yang sama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Kawan. Saya kena cari sebelah sini.